semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan dan Bapak semua. Dalam pada itu, saudara-saudara semua, akhirnya tangkapan demi tangkapan, pendedahan demi pendedahan, pembongkaran demi pembongkaran. SPRM semakin hari semakin sibuk nampaknya. Hampir setiap hari ada saja tahanan yang ditangkap, ada saja suspek, ada saja pesalah laku yang ditangkap. Hari ini pula, berita daripada biharian.com, SPRM tahan COO Syarikat Pembinaan, konsultan buat tuntutan palsu RM 389 juta. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menahan dua individu yang disyaki membuat sejumlah tuntutan palsu berkaitan sebuah proyek bangunan 41 tingkat di Ibu Negara bernilai RM 389 juta. Aduh, RM 389 juta bukan jumlah yang sedikit, tuan-tuan dan bapak semua. Banyak betul kerja SPRM kebelakangan ini. Adakah disebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang benar-benar membenci rasuah, yang mempunyai satu misi di Malaysia sebagai Perdana Menteri untuk membasmi semua pesalah laku, terutamanya yang berkaitan rasuah. Dan akhirnya setiap hari ada saja berita SPRM menahanlah, SPRM menangkaplah. Dan baru-baru ini juga ada satu isu yang telah timbul, di mana pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional juga bersedia, pemimpin bersatu bersedia untuk membantu SPRM di dalam siasatan kes dana RM berbilion-bilion. Dan pada akhirnya satu lagi isu hari ini timbul, di mana SPRM dalam kenyataan hari ini telah memaklumkan individu yang ditangkap itu adalah seorang ketua pegawai operasi ataupun COO Syarikat Pembinaan dan konsultan Syarikat Pembinaan warga United Kingdom, masing-masing berusia lingkungan 50-an. Sumber berkata, kedua-dua suspek yang ditahan kira-kira jam 3 petang semalam ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Katanya, kedua-dua suspek dipercayai bersubahat membantu syarikat pembinaan itu untuk mengemukakan sejumlah tuntutan palsu kepada sebuah syarikat pelaburan. Susulan itu, Magistrat Irzah Zulaika Rohanuddin membenarkan kedua-dua suspek direman 6 hari bermula hari ini sehingga 16 Januari. Susulan permohonan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrat. Sementara itu, pengarah kanan bahagian siasatan SPRM Datuk Seri Hishamuddin Hasim mengesahkan penahanan dan memaklumkan kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Jadi akhirnya SPRM membuat satu lagi pendedahan mengejutkan di mana telah menahan COO Syarikat Pembinaan konsultan buat tuntutan palsu sebanyak RM 389 juta, di mana dalam kenyataan SPRM hari ini memaklumkan individu yang terbabit itu adalah seorang ketua pegawai operasi ataupun COO Syarikat Pembinaan dan konsultan Syarikat Pembinaan warga United Kingdom, masing-masing berusia lingkungan 50-an. Jadi apa komen Anda berita hari ini? Anda boleh komen di bawah. Teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, selamat petang, salam sejahtera, tuan-tuan dan bapak semua. Satu, aku nak kongsi dengan kamu keputusan terkini mahkamah. Akhirnya, Sanusi telah terima keputusan yang sangat menggemparkan. Menteri Besar Kedah, Sanusi, telah menerima satu lagi keputusan yang sangat menggemparkan. Dan bagi saya ini juga menggemparkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Istana Negara. Disebabkan ada pihak yang masih mempertikaikan pengampunan penuh yang diterima oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 2018. Pengampunan diraja yang telah diterima oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 2018. Dan pada akhirnya, setelah Anwar yang telah didakwa tiada akhlak, akhirnya mahkamah membuat satu keputusan tergempar.
Daripada Malaysia kini, dakwaan Anwar tiada akhlak, Mahkamah arah Menteri Besar Kedah failkan pembelaan. Jadi ini satu lagi keputusan mahkamah yang paling mengejutkan. Mahkamah Tinggi Alor Setar hari ini mengarahkan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi untuk memfailkan pernyataan pembelaan terhadap saman fitnah Perdana Menteri Anwar Ibrahim selewat-lewatnya sebelum 13 Februari ini. Semasa pengurusan kes tindakan sivil awal hari ini, mahkamah juga mengarahkan Anwar untuk memfailkan jawabannya kepada pembelaan Sanusi selewat-lewatnya pada 13 Mac. Ini disahkan oleh Peguam Sankara Nair yang mewakili plaintiff Anwar semasa menghadiri prosiding dalam kamar. Mahkamah juga mengarahkan defendant yaitu Sanusi untuk memfailkan pembelaannya selewat-lewatnya pada 13 Februari. Dan plaintiff pula yaitu Anwar Ibrahim untuk memfailkan jawabannya kepada pihak pembelaan selewat-lewatnya pada 13 Mac. Pengurusan kes seterusnya ditetapkan pada 20 Mac melalui semakan di hadapan di hadapan penolong pendaftar Mahkamah Tinggi. Sanusi yang diwakili oleh Peguam Adam Lukman Amdan semasa pengurusan kes di hadapan penolong pendaftar VK Nityaner. Sebelum ini Peguam Anwar mengeluarkan surat tuntutan meminta ganti rugi daripada Sanusi atas dakwaan memfitnahnya pada 13 November yang lalu ketika berkempen untuk calon Perikatan Nasional Ahmad Faizal Azumu. Anwar yang memenangi kerusi parlimen itu pada pilihan raya umum ke-15 pada 19 November yang lalu. Menurut salinan pernyataan tuntutan saman itu, kenyataan yang didakwa berunsur fitnah itu disiarkan secara langsung melalui akun Facebook yang bernama Faizal Azumu. Anwar mendakwa kenyataan itu antara lain mengandungi dakwaan bahwa dirinya tidak berakhlak. Plaintiff akhirnya berhujah bahwa kenyataan itu adalah fitnah, palsu dan memperlekehkan dirinya. Anwar mendakwa kenyataan itu antaranya lain membayangkan dirinya bukan seorang muslim yang baik dan menyalahgunakan kuasa untuk mendapatkan pengampunan daripada Yang di-Pertuan Agong. Pada tahun 2018, plaintiff telah diberikan pengampunan diraja berhubung kes liwat yang melibatkan bekas pembantunya Saiful Bukhari Azlan. Anwar mendakwa bahwa selepas surat tuntutan dikeluarkan pada 16 November, Peguam Sanusi telah menulis balik dan membuat pengakuan tidak berbelah bahagi akan fakta bahwa defendant mengucapkan ataupun mengungkapkan kata-kata memfitnah tersebut dan kandungan di dalamnya. Melalui saman sivil, plaintiff menuntut ganti rugi pampasan, teruk, dan teladan. Anwar juga memohon injunksi untuk menghalang Sanusi daripada terus mengeluarkan atau menerbitkan kata-kata fitnah terhadapnya. Plaintiff juga menuntut faedah 5% ke atas jumlah penghakiman dari tarik tindakan undang-undang terakru sehingga penyelesaian penuh, kos dan apa-apa relief lain yang difikirkan patut oleh mahkamah.